Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahil masyayikh wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif fi hadzal kitab wa usulil Qur'an ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-hadithu tsalitsu, bermula hadis yang ketiga. Arkanul Islami ialah pada menyatakan Arkanil Islami pada menyatakan rukun-rukun bagi Islam. Dengan sanad dianya bersambung sehinggalah an Abi Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi Muzakarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Adik 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam pula dah pada pagi ni rasa macam malam pada pagi ni kita sambung lagi masuk pada hadis yang ketiga. Masuk pada hadis yang ketiga, yaitu hadis ni yang nak menyatakan tentang rukun-rukun Islam. Baik,
Yang ini maksud dengan rukun-rukun Islam sini ialah perkara-perkara yang besar dalam Islam. Arkanul Islam dengan makna asyaul azim, perkara-perkara yang besar dalam Islam. Kerana makna rukun yang diistilah, kalau kita faham makna rukun ni ialah dengan makna ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'. Itu dia panggil rukun. Ma barang yatawaqqafu bihi, yang terhenti dengan dia, dengan barang tersebut, sihhatu syai', boleh sah sesuatu. Macam kita kata semaya, rukun-rukun sembahyang apa? Yakni perkara-perkara yang terhenti dengan perkara-perkara tersebut oleh sah sembahyang. Kayak gitu. Dan dia tu termasuk di dalam diri sembahyang, mahiyatis solat. Tak sama macam syarat. Kalau syarat tu ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai' lah, artinya perkara yang terhenti dengan dia oleh sah sesuatu. Syarat sembahyang contoh, syaratnya ada dua, syarat wajib, syarat sah, kayak gitu. Tapi dia tu bukan diri sembahyang. Dia sesuatu yang di luar daripada diri sembahyang. Contoh seperti menutup aurah, kayak gitu. Tutup aurah, sitrul aurah, itu syarat sah sembahyang. Tapi bukanlah tiap-tiap orang tutup aurat tu semayang dah, bukan. Kita tutup aurat bukan mesti kena semayang, betul? Tutup aurat nak keluar rumah, nak pergi shopping ke mana, kita tutup aurat juga, betul? Tapi sembahyang tu nak sah mesti kena ada dia. Artinya kalau sembahyang tu tak tutup aurat, tak sah. Izan tafasyartu intafal masyrut. Bila ternafi syarat, maka ternafilah kesahihan masyrut. Gitu. Sama juga mengetahui dengan masuk waktu. Sama ada yakin atau zon. Itu dia panggil syarat sah. Syarat sah sembahyang. Kalau seorang itu sembahyang, dia bangun-bangun pagi ni, tanpa tengok jam, tanpa tanya orang masuk dak latih subuh, tanpa tengok waktu sembahyang, tengok jam, tengok kalender, terus ambil sembahyang, usolli fardhu subhi, Allahu akbar. Macam tu. Sudah sembahyang, dia pun tanya orang, subuh masuk lagi? Atau subuh tadi lagi. Masuk tadi lagi. Alhamdulillah abahmu ni masa mu sembahyang tu. Mana mu zon atau mu tahu masuk waktu, maka sah tak sembahyang tu? Tak sah. Walaupun berbetulan muafakat masuk waktu sekalipun, tak sah. Sebab tu sebelum sembahyang tu kena pasti dulu. Paling kurang zon tak apa dah. Nak dengar azan ke, tengok kalender ke, tengok jam, tu tanya orang ke, orang yang mengetahui, contoh. Jadi itu dia panggil syarat. Ini jangan buat tukar lah, jangan. Macam kita ni, niat sembahyang tu rukun, bukan syarat. Saya dengar ada ustazah tu dia mengajar, dia kata niat sembahyang ni kita tak payah duk susah-susah. Kita nak pergi masjid, nak pergi surau tu, pakai selipar, duk jalan kaki, duk start motor, naik kereta nak pergi ke surau tu, niat nak sembahyang tu. Tak payah duk niat sembahyang, bukan niat nak sembahyang, niat sembahyang dah tu. La ilaha illallah. Berat gitu. Itu bukan niat sembahyang, itu dia panggil niat nak sembahyang. Itu lain. Niat nak sembahyang dengan niat sembahyang tu tak sama. Niat nak sembahyang tu boleh jadi azam, himmah. Itu makna niat tu dengan makna azam, makna azimah, kekuatan yang tinggi. Himmah, semangat yang tinggi. Himmah, ya juga. Itu dia panggil niat dengan makna azam atau himmah tu bukan niat diri yang maksudkan dengan innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bukan. Karena niat dengan niat yang dimaksudkan oleh yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i kita atau mazhab Syafi'i kita, niat dengan makna qasad. An-niyatu bi makna qasdin. Niat dengan makna
sedar, sengaja, sengeling kalau kita panggil, atau sedar sedang mengerjakan apa, qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi, sedar mengerjakan sesuatu pekerjaan disertakan kesedaran tu di awal perbuatan pekerjaan tersebut. Tengok. Jadi kalau sembahyang tu awal perbuatannya ialah takbiratul ihram, karena Nabi SAW sabda tahrimuhat takbiru, diharamkan perkara yang halal dengan sebab takbir, maka dikatakan takbiratul ihram. Maka itulah awal pekerjaan sembahyang. Mana? Allahu Akbar. Kita ucap takbiratul ihram. Ketika mana kita kata Allahu Akbar tu, hati kita tu sedar. Jangan tak sedar. Itu mana sedar apa? Aku semaya fardu subuh ni. Contoh dalam hati kita tu. Arak sebut usalli fardhu subhi. Kita Melayu dia kepek ni tak payah arak lah nak tu ni. Hati kita tu dalam perut kita, hati kita sedar. Aku semaya fardu subuh ni. Bukan tengah baca surat khabar, bukan tengah tidur, bukan tengah makan nasi, bukan tengah kayak gitu. Tak sedar. Sedar tak? Sedar. Nak ada kesedaran tu. Qasdu syai', bukan tak sengaja dah. Apa yang sedang aku kerjakan ini? Aku begitu confused sekali. Berat gitu. Berat benar tu. Jadi ketika mana kata Allahu Akbar, sedar. Aku semaya fardu subuh ni. Ikut. Contoh, qasak ta'arud ta'ayyud. Kalaupun waswah, mazhab kita Syafi'i kata wa yundabun nutqu qabla takbir. Sunat bertutur dulu sebelum daripada takbiratul ihram, sebelum sedikit daripada takbiratul ihram. Supaya apa? Supaya menolong oleh lidah akan hati kita mengingati. Gitu. Jadi kalau orang Arab tu usalli fardhus subhi, kita orang Melayu aku sembahyang fardu subuh. Sebelum kita nak Allahu Akbar, aku sembahyang fardu subuh ni. Allahu Akbar. Okey? Dia terngiang-ngiang dalam ingatan kita. Itu maknanya menolong oleh lidah akan hati, akan fikiran, akan hati kita. Itu maksud kita. Tapi moga kita orang Melayu hidup kepek jenis tak sedar diri, benda aku arak juga. Tu jadi 3 kali, 3-4 kali takbir. Usalli fardhus subhi. Ya kira tajwid pula dah situ. Usalli ke usalli singkat sudah. Tu. Jadi salah tu kalau dalam mazhab kita Syafi'i pergi syarah lagu tu tak betul lah. Turun daripada rumah nak pergi ke masjid tu niat semaya dah lah tu. Tak kena tu. Bukan niat sembahyang tu. Itu niat nak sembahyang, bukan niat sembahyang. Nak pergi sembahyang. Kerana berjalan kaki tu bukan sembahyang. Tu wasilah nak pergi sembahyang. Jadi rukun tu ialah diri sembahyang tu dah. Contoh rukun sembahyang lah qauli, fi'li, qalbi. Adapun syarat tu di luar daripada sesuatu mahiyah tadi. Contoh syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang. Ada beza sikit lah. Kalau syarat wajib tu dia panggil perkara yang tak kena kita usaha. Contoh syarat wajib sembahyang masuk waktu. Syarat sah sembahyang tahu masuk waktu. Kan beza tu. Beza tu. Syarat wajib sembahyang tu masuk waktu. Jadi sekarang ni Zuhur hari ni wajib lagi ni sekarang. Tak wajib lagi. Pasal masuk waktu. Tak lagi. Kalau kita semayang dah. Semayang apa pakai? Semayang Zuhur. Zuhur bila tak masuk lagi? Semayang siap-siap lah. Awal sikit. Takut nanti tak sempat pula dah. Daripada tak semayang, baik semayang ya. Tak sah. Tu bahkan kalau dia niat-niat tala'ub fil ibadah boleh membawa kepada kufur, bermain-main dengan ibadat. Kerana ibadat sembahyang tu diwajib dengan berwaktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang diwajibkan oleh Allah ke atas orang mukmin ni ialah dengan kewajipan yang berwaktu. Tak boleh kita buat malam. Melainkan ada rukhsah syar'i. Seumpama musafir yang 2 marhalah atau lebih.
kira aula ke tak aula tu tak usah kira lah, kiranya ada rukhsah mana boleh jamu takhir takdim tak kira lah. Tu tengok. Jadi nak ceritanya arkan, rukun-rukun ni, arkan ni jamak daripada rukunin. Gitu dah. Dia dengan makna tadi lah, dengan makna sesuatu yang besar-besar di dalam Islam, bukan dengan makna istilah, bukan. Pasal apa? Kalau kita kata rukun Islam tu dengan makna istilah, iaitu perkara-perkara, 5 perkara yang terhenti dengan 5 perkara ni oleh sahnya Islam kita, jawabnya mampus wal keras lah kita. Mana kalau orang tu tak cukup 5 rukun, you haji tak lagi? Haji tak lagi? Tak lagi dah. Tak Islam lagi, kafir. Sudah ni. Aku sendiri pun belum haji lagi. Tanya tabah haji bila naik nama ni. Nama ustaz ni dalam 250 naik umur 250 tahun. Panjang umur 250. Baru naik nama nak pergi haji. Jadi sekarang haji tak lagi? Tak haji. Tak cukup rukun Islam tak cukup. Jadi nak sah Islam kena cukup rukun gitu. Jadi tak cukup rukun tak sah Islam, kafir lagi hamba. Sudah. Bukan makna itu dah. Jangan salah faham tu. Jangan salah faham. Lepas tu apa makna rukun Islam di sini? Iaitu perkara-perkara yang besar-besar di dalam Islam. Al-asyaul azim, perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Tak sama dengan rukun iman. Kalau arkanul iman, rukun-rukun bagi iman, itu maksud apa? Rukun dengan mana istilah? Rukun dengan mana istilah? Artinya nak sah iman kena cukup 6. Kurang 1 kosong. Jangan kata 2 dak sini. Kurang 1 je kosong tu. Ya kira tak sah. Ya nak sah iman kena cukup nenek. Saya ni ustaz kalau beriman pada Allah tu boleh lagi. Dengan rasul-rasul pun boleh lah. Tapi dengan malaikat ni tak berapa nak percaya mana boleh sini. Soalnya ada dak malaikat kafir selalu. Tak ada apa-apa. Kupuh selalu dah. Jangan main-main. Itu rukun iman tu gitu. Dengan malaikat saya boleh percaya. Dengan kitab-kitab pun bolehlah nak percaya. Adakan Quran tu nampak dah. Injil, Taurat, Zabur. Tapi kiamat ni kau ada ni ustaz. Takut khayal aku. Kubur dah. Kupuh selalu. Tolak saja kosong. Tu rukun iman tu istilah. Kalau rukun Islam tu lughawi dia panggil. Rukun dari segi bahasa. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Abdurrahman, diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman. Ini kunyah dia lah ni. Namanya siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar ini anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan salah seorang yang digelarkan sebagai fuqaha usittah di kalangan sahabat. Orang yang faqih, yang alim di kalangan sahabat yang 6 orang. Ini orang mana? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudiannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. 6. Ini orang ni dipanggil fuqaha usittah. Salah seorangnya ialah Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ni ialah seorang yang sangat kuat mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat tak kuat sehingga perkara-perkara yang bukan ibadat pun diikutnya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Mana? Cara berjalan, Nabi jijak di mana tapak kaki Nabi, Nabi tunduk di mana, kayak gitu. Sehingganya setelah kewafatan Nabi SAW, setelah Nabi intiqal lah, zaman-zaman kemudiannya Sayyidina Abdullah bin Umar ni berjalan dengan tabi'in.
di satu jalan yang dulunya ada pokok yang rantingnya rendang. Nah, dulu zaman Nabi, dia berjalan dengan Nabi dulu ada pokok situ. Dan ranting dahan dia tu rendah. Di zaman Nabi itu Nabi tunduk sebab ada ranting rendah. Tapi zaman tersebut pokok tu tak ada. Jangan kata ranting, pokok-pokok pun tak ada dah sini. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ni bila lalu situ teringat, sini Rasulullah tunduk, dia pun tunduk tiba-tiba. Orang tanya, ya Abdullah, pasal apa tuan tunduk sedangkan tak ada apa-apa sesuatu yang menghalang untuk berdiri betul berjalan biasa? Dia cerita, dulu aku pernah dengan Nabi SAW, di sininya ada dahan yang ranting yang rendah. Lalu Nabi tunduk kerana nak mengelak daripada ranting tersebut. Tapi tunduknya aku ni kerana tunduknya Nabi SAW. Tengok, tu Abdullah bin Umar tu begitu sekali kuat mutaba'ah lin Nabi. Kenapa kuat gitu? Kerana ada mahabbah yang khasah hati Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita nak ikut tu mesti kena mahabbah tu, kena cinta tu kuat. Tiap-tiap orang yang mutaba'ah belum tentu ada mahabbah, tapi tiap-tiap orang yang mahabbah pasti, walaupun tidak sekarang lagi akan pasti dia mutaba'ah. Gitu. Orang yang ikut Nabi belum tentu ada cinta kepada Nabi SAW. Belum. Walaupun nampak zahirnya ikut Nabi, tapi belum tentu dia ada cinta kepada Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul ikut tak Nabi? Ikut zahirnya, semaya belakang Nabi. Hatta sebelum Nabi naik khutbah, dialah ibaratnya seperti Tok Bila kita sekarang pergi tukar khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dulu tu Abdullah bin Ubay bin Salul, presiden munafikin. Ada kata-kata dia ya. Ya ayuhan nas, hai manusia, haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma'u. Dia ada kata-kata dia nak suruh para mustami'in ni, para hadirin Jumaat ni tumpukan perhatian apa khutbah yang nak disampaikan Nabi SAW. Siapa tu pergi tukar khutbah dia kata? Abdullah bin Ubay. Jangan main-main. Jadi Abdullah bin Ubay tu ada mutaba'ah. Tapi ada tak mahabbah? Tak ada. Nifaq bahkan. Izhar Islam bil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinnah. Menzahirkan Islam dengan lidah tapi menyembunyikan kekufuran pada batin hati. Munafik. Kufur dalam hati ni, kufur dia, tak percaya dia dengan Nabi SAW, tak percaya dengan Allah Ta'ala, tapi lidahnya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Gitu. Dia pun semaya Allahu Akbar turut sekali. Jangan main. Jadi di zahir ada mutaba'ah tu belum tentu ada mahabbah. Tapi kalau orang tu ada mahabbah, walau tidak sekarangnya dia mutaba'ah Nabi, pasti satu masa dia akan ikut orang dia cinta. Kayak gitu. Mahabbah tu maksud cinta. Dia kasih ke Nabi, dia cinta ke Nabi. Pasti dia akan kaji apa perbuatan Nabi, apa perkataan Nabi, bagaimana pergaulan Nabi. Satu masa dia akan cuba nak usaha ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi mahabbah tu mahabbah yang ammah atau mahabbah yang khassah. Kalau ma'rifatnya yang ammah, maka mahabbahnya akan hanya ammah, umum. Kenal tu secara umum-umum. Mengaji tauhid di bab kenabian kerasulan tu ada kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak melepaskan kewajipan ain, fardu ain. Jadi itu dipanggil ma'rifatu ammah. Maka mahabbah pun juga ammah. Karena mahabbah tu hasil daripada kenal. Tak kenal maka tak cinta. Kayak gitu. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Tapi kalau dia nak usaha kepada mahabbah yang khasah, maka makrifat dia juga kena khasah. Tambah belajar lagi sirah, syama'il, khasa'is, dalail tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah ilmu kenal Nabi, maka tambahlah cinta yang lebih khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Habis. Jadi Abdullah bin Umar ni mahabbahnya khasah. Sampai-sampai ulama tak jumpa bagaimana
fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah. Satu-satu ibadat ulama tidak jumpa bagaimana Nabi mengerjakan ibadat tersebut. Maka ulama akan cari ada tak riwayat menceritakan tentang bagaimana Abdullah bin Umar mengerjakan ibadat tersebut. Sebab kalau Abdullah bin Umar buat tu pasti ya Rasulullah. Kayak gitu. Kerana benda hak bukan ibadat pun dia ikut, tak ke benda hak biasa-biasa, benda ibadat dia tak ikut, tak ke benda adat dia ikut, tak ke ibadat dia tak ikut Nabi SAW. Itu kata dalam satu kitabnya Rafa'ul Yadain. Mengangkat dua tangan ketika mana kita sembahyang mayit takbir 4 dan sembahyang Idul Fitri wa Idul Adha, dan sembahyang 2 hari raya takbir 7, rakaat pertama takbir 5, rakaat yang kedua. Angkat tangan tu ulama ambil daripada perbuatan Abdullah bin Umar. Tak dijumpai cerita tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan redha oleh Allah taala daripada keduanya, daripada Abdullah dan ayahandanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Qala, kata Abdullah bin Umar, sami'tu, mendengar olehku Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ya Nabi. Nabi kata mana? Buniyal Islamu, dibinakan Islam itu ala khamsin, di atas 5. Itu dah. Yang ini dibinakan nama Islam. Islam tu ismun li syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibinakan Islam, yakni seseorang tu boleh diijrakan ahkamil Islam fid dunya dengan salah satu daripada 5. Kalau dia ikrar. Mana? Bukan dunal iman, tidak terkait dengan iman ni. Iman ni iza'an fil qalb, tasdiq fil qalb, mana mengiyakan di dalam hati. Iman tu dalam hati. Mana boleh kita nak nampak? Betul tak? Tak nak nampak. Sebab tu Khalid bin Al-Walid, satu dalam peperangannya, pernah membunuh seorang yang mengucap 2 kalimah syahadat. Duk berating tak keting, rebah. Gulawan tu rebah, terpelanting dia punya pedang. Bila Khalid Al-Walid mendekat, dia pun tahu tak sepak dah nak ambil pedang ni. Tapi tahu kalau mengucap syahadat, selamat darah dia, selamat maruah dia, selamat harta dia. Maka oleh kafir tadi, si kafir tadi mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tapi Khalid tetap bunuh mati dia. Sahabat ada tak keting lagi tengok, macam mana Khalid ni bunuh orang mengucap syahadat ni. Selesai peperangan, diadukan kepada Nabi SAW. Maka merah muka Nabi, marah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah betul-betul, merah. Dan inilah Khalid menyesal dalam sehayat umur hidup dia. Menyesal sungguh-sungguh dia. Dipanggilnya Khalid, ditanya, betul Khalid membunuh orang mengucap syahadat? Iya ya Rasulullah. Pasal apa membunuh? Dia mengucap tu kerana dia takut pada pedang saya ya Rasulullah. Bukan kerana nak masuk, bukan kerana mentasdik, mengiyakan, menerimakan apa yang dilafaz pada lidah dia. Aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku sanggup jadi saksi bahawasanya Nabi Muhammad tu benar-benar utusan Allah. Mulut dia kata lagu tu, hati dia tu tak seperti itu ya Rasulullah. Hati itu dia takut pada pedang saya Rasulullah. Hati itu masih lagi tak percaya Allah Tuhan, Muhammad itu Rasul. Nabi kata, mu belah ke dada dia? Asyaqaqta qalbahu? Apa mu belah dada dia? Tengok apa ada dalam hati dia. Mu tengok Khalid, mu nampak hati dia apa? Ternganga Khalid, tak nak jawab, mu tak nampak. Macam mana mu boleh tahu sedangkan mu tak nampak? Itu hanya sengkemung saja. Maka sebab tu kita ni
diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, nahnu nahsabu bizawahiri, kita menghukum manusia tu zahir-zahir saja. Bila tengok dia hadir Jumaat, hadir ke masjid, hadir jemaah di masjid, di surau, nah kita hukum dia dengan orang baik, orang mukmin yang soleh, nak gitu lah. Tak ada kewajipan kita nak cek hati dia. Ini hari ni ikhlas dah. Kau sebab ada meeting apa dengan DO dengan Datuk ada ni nak cari projek. Nah, cukup zahir saja juga. Dia orang soleh, dia orang baik, hayat hidup dia semai jemaah tak tinggal, cukup. Kenapa? Soal hati ni bukan urusan kita. Itu habuan Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Hatta malaikat yang mengangkat amal kita ni tak tahu hati kita. Tahu? Tengok dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, bila diangkat amal soleh ni, Tuhan kata, "Hei malaikatku, ambil amal ni gerembah atas muka orang tu." Orang beramal. Ai, pelik malaikat dia. Pasal apa ya Tuhan? Ini kan amal yang baik ni, semaya, zikir, baca Quran, sedekah. Mu tu hanya catat apa yang dia buat, tapi apa yang dia niat, mu tahu? Tak tahu. Aku yang maha mengetahui apa yang hamba ku tu niat di dalam hati, dalam dengan ibadat-ibadat yang dia kerja. Maka soal hati itu hanya habuan Allah Ta'ala. Kita tak ada hak nak hukum. Ya ni tak ikhlas ni. Aduh, muka syah apa? Napuk hati orang tu. Tahu? Dia ikhlas tak ikhlas? Jangan. Nah, soal ikhlas tak ikhlas tu bukan kerja kita untuk menghukumi. Itu Allah, habuan Allah. Nahnu nahsabu bizawahiri wallahu yatawallas sara'i. Allah lah yang menghukum batin hati manusia. Gitu. Maka sebab tu dah kalau seorang tu mengakui dengan lidah dia 5 perkara ni, maka dihukumkan dia Islam. Selesai. Hatta kalau dia tidak kerjakan mana 5-5-nya, kalau dia tu Islam dengan secara keturunan, atau 4 lah kalau dia tu asalnya orang kafir. Kadang kalau asal orang kafir dia nak dikira sebagai Islam, kena mengucap. Kalau kita ni sudah Islam dah, tok nenek, tak perlu mengucap dah. Tapi 5-5 dia tak buat, mana ngucap budak pasal dia Islam keturunan, semaya budak, puasa budak, zakat budak, haji rahmatullah lah. Tapi kalau tanya dia, semayang ni 5 waktu ni apa hukum? Wajib ya tau, jangan main-main, wajib. Inna salata kanat ala si ayat Quran dah lewat. Artinya dia mengakui kewajipan semayang 5 waktu tu, maka dia masih Muslim tak? Masih tak Muslim? Cuba, masih Muslim ke sudah kafir dah dia? Masih Muslim. Kau ada dah kafir dah tu Ustaz. Kalau ada orang kata lagu tu, silap bahaya tu. Itu fahaman khawarij, mengkafirkan orang Islam yang membuat kerja dosa besar atau dosa kecil tu. Orang khawarij. Ahli sunnah wal jamaah tak mengkafirkan. Cuma fasik dia panggil. Orang ni fasik. Muslim tetap Muslim sebab dia masih mengakui hukum. Dia tidak merubah hukum Allah Ta'ala, masih dikatakan wajib. Semaya 5 waktu wajib. Dosa apa tak buat, Tuhan jangan yakin ngaku, siap boleh syarah pula. Lepas tu apa usah awak tak semaya? Saya dia awak jangan awak kira lah, saya malah. Dia tinggal tu bukan kerana ingkar hukum, kerana malah saja. Maka dia masih Muslim. Masih Muslim. Jangan kata kafir dah ni. Dah Nabi kata, jangan pakai hadis dengan secara zahir-zahir dah. Man tarakas salah faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggallah ia akan sembahyang yang 5 waktu ni, maka benar-benar kafir secara terang-terangan lah dia. Kafir ni. Ni hadis Nabi ni. Awak nak lawan hadis? Tak ada siapa dia lawan hadis Nabi. Hadis Nabi tu betul, tapi kefahamannya tu tengok apa kata Imam Syafi'i. Kafir bukan seperti kafir yang disengkau. Apa maksud? Kafir tu ialah kufur nikmat. Boleh juga kita kata kufur tu kufur i'tikad.
Kalau dia tinggal kena takdir serta diingkari hukumnya. Tak semaya. Patut tanya semaya ni apa hukum? Tak ada hukum-hukum apa Nah, haruh je. Haruh bagi dia haruh. Macam makan nasi, nak makan, tak nak makan sudah. Ketika tu baru kafir. Hatta kalau yang ingkar hukum lagu ni, jangan kata hak tak semaya. Hak semaya boleh kafir. Jangan main. Macam gitu. Semaya 5 waktu, tak pernah tinggal. Jemaah pula tu. Bukan hitam dahi, berapi, api keluar lulu kuat. Nah, turun masjid seorang ni, wartawan TV3 nak interview. Nampak Tuan Haji ni kuat semaya ni, nampak api terbakar lulu atas dahi ni. Nak tanya Tuan Haji sikit, apa hukum semaya 5 waktu? Kaki sembahyang sendiri tak pernah tinggal jemaah. Kalau ingat tikoknya, sembahyang 5 waktu ni harus je. Demokrasi lah. Siapa nak sembahyang siapa tak nak sembahyang terpulang lah, ikut suka hati dia lah. Saya memilih untuk sembahyang. Sebab saya nak sihat, exercise ya. Dapat kesihatan tu. Walau dia sembahyang, jatuh murtad dia. Jangan main-main. Sebab dia ingkar hukum. Tu jaga-jagalah. Habis itu. Jadi kalau seorang tu mengucapkan syahadat, kalau dia kafir asli, dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, contoh, maka bolehlah dihukumkan dia tu dengan hukum Islam pada dunia, pada dunia. Cuma kita sekarang ni sebab ada majlis agama, ada undang-undang dunia yang diaturkan untuk melicinkan hukum Islam ni. Ini payah jugalah sikitnya. Contoh orang bukan Islam nak masuk Islam, Chong ke jumpa kita, saya nak masuk Islam ni, macam mana ni? Apa kewajipan kita? Ajar terus dia. Jangan nanti saya telefon ke majlis agama Islam negeri Selangor. Nanti sekejap dosa kita tu. Kalau tengah-tengah duduk telefon, Assalamualaikum, ni pegawai agama ke? Saya kerani je, saya nak bercakap pegawai agama tentang ni, orang nak masuk Islam ni. Boleh duk cakap-cakap, tiba-tiba mati dia duk tengah. Duk tunggu tu mati. Dosa kufur dia kita tanggung. Berani. Jangan main. Jangan main tu ni. Sebab saya pernah dengar ada ustaz, dia kata ada orang nak masuk Islam. Jadi dia kata sebelum nak masuk Islam ni pergi mandi dulu. Mana boleh kerja gitu? Mandi tu bukan sebelum masuk Islam. Sunat je waktu selepas masuk Islam. Sunat mandi, bukan wajib pun. Bukan wajib mandi pun. Kenapa? Kerana dulu-dulu sebelum dia masuk Islam, selesai dengan sebab dia mengucap 2 kalimah syahadat. Tak ada wajib dia qada semaya-semaya dalam kufur dia. Melainkan dia kafir murtad. Ni kafir asli ni, kafir asal, tak pernah masuk Islam. Ini kali pertama masuk Islam. Kalau kafir murtad lain ni. Kafir murtad hukumnya kena qada. Kena qada. Ini kafir asli ni. Jadi tak kena qada. Semayang apa dia duduk dalam kufur tu 40 tahun. Umur 40 baru masuk Islam. 40 tahun duduk dalam tak semayang, berjunuk, berjanabah. Apa? Wajib mandi junuk. Tu. Ada ustaz, dia suruh pergi mandi dulu. Bahaya orang ni. Kalau tengah duduk mandi tu dia licin, bila air jatuh melepak, mati situ. Nak tanggung dosa kufur dia tu, tak sempat masuk Islam. Ni memang. Jadi hak betulnya apabila seorang itu nak masuk Islam, tu dia ajar. Saya nak ajar kata, macam mana ni Pak Haji, saya mau masuk Islam lah. Ini agama saya tu sudah kaji, ini betul ni. Talasyak lagi kata. Ini agama memang betul. Macam mana masuk Islam? Wajib kita ajar dulu. Ni ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Dia pun mengucap. Secara hukum Muslim tu. Tapi secara undang-undang negara belum kayak gitu. Ni. Yang tak yalah secara tu hukum anti Islam dah.
Tapi kalau dia mati ni, sudah. Ibu bapa dia tak tahu. Tak ada pengisytiharan. Nanti berebut. Nak tandai mana ni? Dijerak ke di perkuburan Islam. Sudah. Okay. Maka sebab tu kena juga. Gilah. Gilah jabat agama untuk mengisytiharkan Islam tu secara undang-undang pula. Dia ada kad muallah ke apa semua kan? Nanti lagu tu. Undang-undang ni penting tak? Undang-undang penting. Cuma undang-undang ni lihat kepada siapa yang memperlaksanakan undang-undang. Kadang-kadang dengan undang-undang ni sengaja dijadikan alat untuk memayah-mayahkan perkembangan Islam. Mana kita tak nak. Nak bedah sikit. Tak sungguh. Ya sebenarnya undang-undang tu sebenarnya untuk memperkemaskan kerja dakwah Islam. Mana orang nak mengajar kena ada tauliah, apa kelulusan dia, apa kelayakan dia, diuji, boleh baca kitab tak, kefahamannya tentang akidahnya, kayak gitu. Betul. Supaya terjaga orang yang mengajar agama ni betul-betul orang yang ahli dia. Tapi dengan undang-undang ni juga orang yang memegang kuasa boleh buat sebaliknya, menyalahgunakan kuasa dia panggil, menyalahgunakan undang-undang. Mana? Mempersulitkan, memayahkan. Dengan alasan-alasan tak munasabah. Ini alasannya orang politik ni, padahal dia bukan orang jawatan politik, cuma cenderung dia ke politik tu ada lah, biasa, itu benda biasa, betul tak? Habis tu kalau yang mari daripada Indonesia, itu ada apa kaitan parti politik di Indonesia? Kalau Syekh Azhar, guru kita tu Syekh Jamal Faruq Ad-Daqq, Syekh Hisham Kamil, ini ulama-ulama Azhar, apa kaitannya dengan politik kepartian Malaysia? Ada kaitan tak? Tak ada. Habis itu kenapa tak lulus tak tahu dia? Cuma nak tanya. Tak cukup alim lagi. Ambil kuliah Usuluddin, mengajar di Masjid Al-Azhar, diiktiraf oleh Syekhul Azhar. Tak boleh, tak dibenarkan. Dia Dr. Ahmad Tayyib Syekhul Azhar sekalipun, kalau dia tak ada tauliah di negeri ini, negeri mana tak tahu, tak sebut nama negeri nanti ni, tidak dibenarkan mengajar. Pohon tak? Sudah pohon dah. 2 kali pohon. Hatta mufti wak rayuan minta supaya luluh untuk ulama ni, syekh ni, abuya ni, kiai ni, babo tuan guru ni boleh buat kuliah. Tidak dibenarkan. Alasannya tidak ada tauliah. Benar, bagilah. Tak cukup alim lagi ni ulama Azhar ni, tak cukup alim. Apa pengurusi hak pakai spek muka gelak tu lebih alim lagi ke mana? Maaf, emosi sikit ni. Saya cukup-cukup tak setuju. Guna khutbah, guna dalil-dalil untuk membenarkan kita punya perlaksanaan yang jauh menyimpang daripada cara Nabi SAW. Betul kalau kita nak guna. Nabi menguji Sayyidina Mu'adh bin Jabal sebelum dihantar ke Yaman. Itulah dalil-dalil bahawasanya boleh kita buat temu duga untuk orang mengajar ni. Betul. Tapi nak tanya, Sayyidina Mu'adh bin Jabal daftar berapa isi borang nak dipanggil oleh Nabi tu berapa tahun? 2 tahun macam awak juga kah? 3 tahun macam awak juga? 3 tahun tak panggil-panggil lagi. Ada? Ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah kita tahun lepas bulan 1 isi borang tauliah. Sekarang belum panggil lagi, ni bulan 3 lah. Setahun lebih. Ada? Macam mana tu? Rasulullah gitu ya. Mana Mu'adh bin Jabal tu 3 setahun setengah isi borang untuk dapat tauliah daripada Nabi, boleh mengajar di Yaman. Jadi lepas tu baru Rasulullah panggil. 3 tahun baru Rasulullah panggil, ya Mu'adh, apa kamu nak hukum nanti kalau sampai ke Yaman? 3 tahun tunggu Rasulullah temu duga. Gitu kah? Rasulullah tu mempermudah, bukan menyulit, memayah. Yasiru wala tu'asir. Kamu ni menyulit, memayah. Sama juga macam nak daftar pondok dulu pondok saya tu tak daftar. Jadi pelajar kita di mohon zakat tak dapat. Isi borang, bukan mohon
Nak zakat kayak gitu, ambil borang, isi borang, cok tok penghulu, pengurusi masjid, cok pengetua madrasah, baru boleh hantar, cukup maklumat apa, hantar. Hantar tak luluh pasal awak belajar di pondok yang tidak berdaftar dengan Jabatan Agama Islam. Contoh, saya pun siang tak apa, pergi ya. Nak pergi daftar, ambil borang, mana nak daftar sekolah macam mana? Ini borang. Ini kalau saya sudah isi borang apa lengkap maklumat, saya hantar, bila boleh luluh? Daftar sekolah. Saya tahu, ustaz jangan tanya bila boleh luluh. Ustaz tengok tu atas meja setambung tinggi tu, bertahun-tahun tak luluh. Saya kata, apa jadi gini tuan? Sultan bayar tu gaji tak cukup ke apa? Tidak cukup sah. Padahal kenapa lambat sangat? Jangan sampai saya buka disko tahu lebih laju daripada buka madrasah. Nah, buka disko laju dekat sini. Kemarin tak ada lagi. Ada disko dah sini. Bila boleh lesen tak tahu dah. Apa yang sulit? Jadi Malaysia tu susah. Kalau ada duit laju kok. Ada duit cepat sikit ni ada powernya di duit baru laju. Saya kata Malaysia ni ada dua je power. Satu duit, yang kedua maki. Dah betul sungguh. Macam mana? Betul. Ini terbukti mujarab. Ni saya tu tak ada duit. Jadi macam mana cara nak cepat? Hari-hari dalam grup ni maki ya. Maki apa punya ni, lembab, betak, lambat macam sibuk babi habis segala binatang dalam zoo tu sebut habis. Alhamdulillah tak sampai sebulan mari ke pondok cek silibus kitab apa yang dibunuh, tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Okey, semua kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah luluh 2 bulan. Alhamdulillah luluh. Tu kekuatan power of maki dia tu. Ya dua ya. Malaysia ni dua dia tengok. Duit maki. Betul. Selesai. Kalau ada duit jangan maki. Maya. Kalau tak ada duit tak ada ke. Kalau gini, ana sudah hantar. Itu bertahun-tahun tak lulu. Juru sangat itu dah. Betul sungguh. Tinggi. File. Ya Allah. Apa jadi selalu kita buat undang-undang agama sebenarnya untuk memudahkan dan mengatur dengan secara dipanggil bersusun, bersistematik. Tu ya. Bukan dengan sebab undang-undang tu kita menyulitkan, memayahkan. Bukan. Jadi kalau nak mengajar di sini, pohonlah tauliah. Loh, pohon dah apa tak lulu. Ni kayak pelik gitu. Yang tak layak pula, yang tak mengaji, tak tahu mubtada khabar, tak tahu PE, tak pernah madrasah, tak pernah, tapi luluh boleh tauliah. Kan pelik tu. Pelik ni. Ni pelik ni. Sebab tu masa khutbah tu saya suka. Mujur saya tak terguling suka. Tok bila paling. Pasal apa Ustaz ada tu dia? Sudah semayang tu. Pasal apa Ustaz? Allah kata lucunya ni. Janganlah guna gini, tak sesuai lah. Lainlah orang tu tak mahu, memang tak ada kelayakan mengajar, telah diuji, baca kitab pun tak betul, syarah pun tak kena, tak ada kelayakan, tak pernah madrasah, tak pernah mondok, tak pernah mengaji, tak ada kelulusan agama apa, hatta diploma syahadah pun tak ada. Paling kurang ada diploma syahadah sekolah kat syahadah madrasah, paling kurang tak ada. Ni tak boleh mengajar. Betul. Nak mengajar agama apa, awak tak ada kelayakan. Betul. Ni orang ada kelayakan tak lulu. Syekh Azhar kok. Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq ni saya duk mengaji dengan dia kat Azhar tu, kat Mesir, bahagian usuluddin, bahagian ilmu kalam, mantiq, maqulatul asyar, adabul bahsi wal munazarah. Alim kok. Tak lulu. Tak lulu. Alasan apa? Tak cukup alim, tak cukup berbakat lagi, tak ada ilmu apa dah. Jadi permudahkan, jangan persulit. Ni sampai mufti pun kena tu atas surat rayuan, minta supaya diluluskan. Tak lulus. Apa ni? Lepas tu bila orang marah kita kata ini undang-undang kita, kalau tak ada tauliah tak boleh mengajar. Mana boleh gitu. Jadi ada undang-undang tu untuk menyekat orang mengajar, kan benar? Bukan undang-undang tu untuk menyekat orang mengajar.
untuk menyekat orang yang tak layak mengajar tu mengajar. Tapi kalau orang yang sudah layak, kalau boleh kita ni tak payahlah. Kalau ulama-ulama besar-besar, alim berdesi berdengung, kiai tuan guru babo, kita nak luluh nak temu duga dia. Nah, kadang-kadang orang yang temu duga tu kitab pun tak boleh baca ada. Tu. Nah, jadi saya cukup setuju kalau Dr. Zulkifli bagi tahu dalam Facebook dia gitu, kata kalau kita kenal dah keilmuan dia, ulama dah. Nah, boleh YouTube ada, nah. Boleh tengok dia baca kitab macam mana, dia hurai macam mana. Itu tak payahlah bagi dia mohon. Kita terus bagi tauliah khah pada dia. Macam di Melaka, Maulana Husin dia mengajar di Masjid Al-Azim. Baba tuan guru Baba Ghazali, tuan guru Baba Liskam mengajar situ. Mufti Melaka kata ni tak payah pohon tauliah. Baba Maulana tauliah ni sampai mati dia mengajar. Itu ni. Tu baru betul. Kena siapa ulama itu. Nah, habis itu. Pukul 7 lebih. Saya ada daurah pula ni. Allahu akbar. Kita berhenti situ dulu. Apa dia 5 tu? Syahadati alla ilaha illallah. Tak habis lagi hadis ni. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, untuk perkembangan pembinaan masjid Raudhatun Nahdiyin, masjid pondok kita di Lorong Setia 3 tu, dia alhamdulillah kita baru cukup semalam je baru untuk konkrit tingkat 2. Jadi tak sampai hajat bulan lepas. Kita target bulan lepas nak konkrit. Nah, jadi tak sampai hajat sebab tak cukup RM259,300. Semaring baru ada orang mari ke tanah pondok bagi duit, ada tak cukup RM50,000 lagi kat sini. Berbok je mari kat sini. Mari tapun terus. Alhamdulillah baru cukup. Jadi sekarang ni tinggal lagi kubah dengan menara masjid, dengan tempat wudu, dengan bilik air. Banyak lagi tu. Cuma bilik air tu ialah boleh duit-duit syubhat pun boleh nanti ni. Duit-duit syubhat pun boleh. Tempat wudu, menara dengan kubah. Jadi lepas pada ni kita nak buka untuk siapa nak wakaf kubah pula. Kubah masjid dengan menara masjid. Menara ada 2. Menara spekar satu untuk taki air satu. Jadi doa-doakan supaya dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab sekarang ni nak harap pada tabung kutip Facebook memang tak gerak. Buat Facebook, kutip Facebook ni seminggu tu ada 5 riyal, 6 riyal, 7 riyal. Teruk. RM7 seminggu. Banyak duit bayar ke Facebook lagi pada duit orang sumber. Ini Israfil nak tiup sangka kala esok pun tak boleh nak buat lagi. Cukup lagi. Jadi minta doa supaya Allah Ta'ala hantar orang-orang begini ya. Orang-orang yang ada keyakinan yang tinggi untuk akhirat, yang maya nak cukup 259,000 tu bukan duit tabung sangatlah. Duit tabung tu adalah 100 200 gitu. Tabung lebih banyak daripada Facebook. Facebook tak lagi. Sini. Teruk sangat-sangat. Wallahu alam, sebab ramai sangat kot orang kutip lah ni di Facebook. Jadi orang pun naik muat. Dan ada jenis orang tak yakin. Jadi minta-minta doanya jenis orang-orang ada kekayaan dia sendiri dan dia yakin untuk menyumbang. Doa Tuhan Maha Kaya untuk jetik hati orang kaya-kaya tu mari hantar supaya tu juga. Sini. Alhamdulillah mari cukup dah. Bila cukup tu saya kata pekerja boleh laju lah. Boleh laju sebab dia kita bayar langsam kan. Bila langsam ni dia buat laju. Siap satu progres gaji kena masuk. Siap satu progres
Pak Ustaz ditransfer ya gajinya, sudah. Kalau duit tak ada, kesian, panah dia orang buat kerja tu, panah nah. Jadi alhamdulillah kemarin baru cukup RM259,300. InsyaAllah lah dalam seminggu dua ni akan dikonkret ni apa, bumbung buat bim kubah. Jadi tinggal lagi nak buat kubah dengan menara masjid insya-Allah. Jadi pakar-pakar doa, dan mana-mana yang ada duit cash di rumah 50,000 ke 30,000 bawah bantal, kerana ini bukan doa yang tak baik. Ingat, kalau doa tu mudah-mudahan terbakar rumah dia, tak baik itu, dosa doa tak baik itu. Ini kalau ni dia panggil kalau yang sebelum berlaku bermanfaat, jangan kalau selepas. Macam dulu masa nak beli tanah dulu, masa nak beli tanah dulu, ada kuliah saya di apa, rumah apa ni, rumah flat di Kuala Lumpur, terbakar. Dia simpang 50,000 cash bawah batal sebab nak kahwin, bawa gerak, bawa macam-macam kerja, terbakar rumah sekalian, duit-duit dia terbakar. Ya betul, ada buka dalam surat khabar kalau ada, kalau ingat balik, terbakar flat rumah dia, duit dia 50,000 hangus. Saya pergi kuliah situ, dia macam sasau, macam sasau, macam blur bengong gitu lah. Lepas tu sudah mari jumpa salah Ustaz, jerit belah mata tu. Oh Ustaz, kalulah 50,000 tu 10,000 saya beli wakaf untuk beli tanah pondok itu, taklah rugi sangat, ada juga saya kata kalau ni tak ada manfaat dah, kata dah bo yang duk sedih, kuat semangat kerja rajin lagi, mana tahu tu nak ganti 50 juta pula ni. Nah, 50,000 tak ada, 50 juta tu saya ganti. Nah, nanti 50 juta tu sebelum terbakar juga. Jangan terbakar dulu, jangan hilang dulu, baru nak wakaf, baru kalu. Nah, ni siapa nyawa di halkung dah, barulah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, aku nyanyi sebelum. Nah, jadi ingat, kalau ada duit di rumah 50,000 bawah bantal ni, kalau ni dekat Bukit Doa ni, suruh fikir, kalau nanti terbakar jangan menyesal. Hilang ke dicuri, jangan menyesal. Jadi kalau tak nak menyesal, cepat-cepat pergi ke pondok wakaf. Kalau tak percaya pergi ke, sebab ramai orang wakaf ni 259,000 itu banyaknya bukan transfer, bukan ni, bukan orang tak kenal, semuanya pergi dulu ke tanah pondok nak tengok. Alhamdulillah betul. Okey Ustaz, ni duit atau transfer, saya transfer dah Ustaz. Banyak gitu, pasal tak percaya gitu. Saya kena tipu banyak kali kata. Aduh, susah hati kita jadi. Orang hak tipu kita pula jadi mangsa. Jadi gitu saja, mudah-mudahan doa-doa supaya dipermudah oleh Allah Taala. Walaupun sedikit lambat, saya yakin insya-Allah nantinya boleh siap insya-Allah masjid tu diimarahkan selain daripada pelajar-pelajar pondok oleh kampung keliling itu insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.